Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya Cikgu Syafiq ingin berkongsi tentang kelas mula-mula kita tahun 2021 ni, kelas sepak mula ataupun kick off class di bawah subjek reka cipta tingkatan 5. Jadi saya bawa pelajar-pelajar daripada tahun lepas tingkatan 4 ke tahun ni tingkatan 5. Kita terus sambung sahajalah kita punya folio kerja projek kita on progress. Jadi tahun ni kita lengkapkan folio dan juga projek menyiapkan alat reka cipta kita. Seterusnya untuk tahun ni kita keperluan kelas kita tahun ini adalah buku teks, buku tulis, lembaran kerja, kita ada buku latihan dan juga alat-alat pertukangan. Okey. Jadi harap semua pelajar ada buku teks reka cipta ni tingkatan 5, dan juga kita mungkin akan revision sikit tajuk-tajuk yang lepas tingkatan 4 Jadi untuk yang belum ada dapat buku teks ni, boleh download buku teks e-textbook tu daripada Google, dan kita akan review bersama-sama. Jadi untuk kelas pertama ni kita tengok kandungan dulu lah. Apa yang akan kita belajar dalam tingkatan 5 ni di bawah subjek reka cipta. Kita tengok kandungan muka surat 3 Roman. Kandungan ni ada sebanyak 8 bab yang akan kita habiskan pada tahun ni sebelum kita menghadapi peperiksaan. Jadi sementara kita habiskan tajuk ini, kita akan siapkan juga kita punya kerja khusus yang melibatkan penyediaan folio dan juga bahan reka cipta. Okay, baik, yang pertama lukisan terbantu komputer. Bab yang kedua bahan peralatan dan mesin pembinaan produk. Yang ketiga sistem. Yang keempat pembinaan dan pengujian model berfungsi dan prototype. Okay, seterusnya bab 5 penjenamaan produk. Bab yang ke-6 pemasaran produk. Bab 7 harta intelek, dan bab 8 dokumentasian. Jadi di sini tak berapa detail sangat penerangan tentang tajuk-tajuk tu. Jadi kita cuba pergi ke bahagian belakang sekali. Muka surat 181. Muka surat 181 Di situ ruang jawapan tu. Itu adalah antara rumusan kandungan ataupun yang ditanya mengikut bab. Rumusan ataupun sub tajuk perkara-perkara penting yang akan ditanya dalam peperiksaan mengikut bab. Okey, muka surat 181 ready. Kita tengok dari atas. Bab pertama lukisan terbantu komputer ataupun kita panggil LTK. Ini bahasa Malaysia lah. Kalau bahasa Inggerisnya CAD, AutoCAD. AutoCAD itu Computer Aided Design. Jadi lukisan terbantu komputer menggunakan perisian AutoCAD ni, kita belajar bagaimana untuk menyiapkan lukisan 2 dimensi, lukisan oblik, isometrik dan sebagainya tu. Kita lukis dalam bentuk 2 dimensi, tapi kita boleh apply kepada bentuk 3 dimensi. Kita boleh siap buat animate lagi. Okay? Yang saya lebih mahir sebelum ni, saya dah belajar sebelum ni, Solid Edge. Dalam menyediakan model kereta F1 in school tu, saya belajar buat Solid Edge. Dan Solid Work, kerja-kerja pepejal. Solid Edge, bongkah pepejal. Jadi dia lebih kurang dia punya tu. Cuma yang dalam silibus ni lebih kepada CAD lah. Okay, lukisan terbantu komputer. Sangat menarik. Kita just lukis saja dalam bentuk 2 dimensi, pasti X, pasti Y dan pasti Z. Tapi kita boleh compile 3 dimensi tu untuk menghasilkan objek 3 dimensi. Baik, yang kedua bahan peralatan dan mesin pembinaan produk. Apakah bahan-bahan yang kita akan gunakan dalam projek kita, ataupun kita boleh pilih apa jenis bahan yang kita nak guna. Yang pertama di sini diberi pilihan keluli berkarbon tinggi. Yang ni steel stainless steel, di mana dia adalah merupakan alloy daripada campuran besi dan juga karbon. Alloy steel ataupun kita panggil keluli. Besi tuang, ni cast iron. Casting itu adalah tuangan ataupun acuan, besi acuan. Daripada besi cair dituang ke dalam acuan untuk membentuk bahan yang bentuk yang kita nak. Okay, seterusnya keluli tahan karat. Ni stainless steel. Keluli tahan karat.
Okey. Seterusnya jenis bahan tu boleh lentur ataupun jenis penebat haba. Sifat-sifat bahan tu keras atau teguh, boleh lentur dan ringan, dan juga mudah ditempa. Ini sifat-sifat besi itulah, logam. Okay, seterusnya sifat penebat, itu pemegang. Kalau melibatkan alat yang panas, di pemegang dia tu merupakan adakah kulit lembut atau berbentuk bulat. Kalau kita nak pasang tayar dan sebagainya, adakah dia roda berbentuk getah ataupun plastik. Dan seterusnya bahan pelindung mata pemotong, plastik termoset yang tahan panas. Termo ni panas, haba. Plastik termoset, haba, melibatkan haba. Dan juga mata pemotong. Nak potong besi ke, nak potong kayu ke, nak potong tile ke, tengok jenis mata tu. Misalnya daripada, biasanya menggunakan keluli tahan karat, stainless, stain karat, less tidak berkarat, steel keluli. Seterusnya yang keempat, mesin, jenis-jenis mesin, mesin ataupun mesin pemotong kayu. Mesin canai mudah alih, canai ni kita panggil apa? Grinder, okey. Mesin pelelas, melah, okey, pelelas. Yang kelima, alatan yang digunakan adalah pembaris keluli, sesiku, pensel penanda, jangka sudut, gergaji, tukul, shellac, dan juga brush shellac. Filler, macam filler tu. Yang kedua, mesin, apa jenis mesin? Gergaji jig dan juga mesin pelelas. Itu mesin yang biasa digunakan lah. Biasa bahan yang digunakan oleh pelajar untuk rek cipta ni biasanya bahan yang mudah dipotong lah, seperti kayu, plastik, kertas, cardboard dan sebagainya. Kalau besi tu jarang digunakan ataupun kurang digunakan kerana dia susah untuk dibentuk, menyebabkan kerja-kerja yang lebih kasar dan keras lah. Okay, bab yang ketiga adalah sistem. Sistem apa yang digunakan dalam peralatan yang kita nak buat tu. Okay, sistem gear. Kalau ada gear, nak kurangkan laju bulatan, laju pusingan, nak tambah laju pusingan, kita menggunakan sistem gear. Takal dan tali sawat untuk pergerakan di sini, untuk melibatkan sistem di sana juga bergerak. Itu takal dan tali sawat. Tuas, pergerakan melibatkan pemindahan tenaga daripada satu tempat ke tempat, melibatkan tenaga kinetik lah. Pneumatik, apa dia pneumatik? Dan hidrolik. Hidrolik tu adalah melibatkan penggunaan cecair ataupun minyak untuk memindahkan tenaga kinetik dari satu tempat ke tempat lain menggunakan aliran bendali. Biasanya minyak lah, bendali bentuk cecair. Okay, yang kedua adalah sistem ni, jenis-jenis pump hidrolik, motor hidrolik, silinder dua tindakan. Okay, silinder dua tindakan, satu tekan, satu naik, satu kan turun. Injap kawalan arah 5/2. Di sini valve, cerita valve. Apakah fungsi valve? Membenarkan cecair atau satu bendali itu bergerak sehala. Itu valve. Dalam jantung kita ada injap jantung, injap saluran darah dan sebagainya. Dia membenarkan pergerakan cecair sehala. Okay? Bila patah balik, dia akan lock. Seterusnya, injap pelega tekanan. Dia riliskan tekanan. Jika tekanan kuat sangat, dia akan riliskan tekanan tu. Injap kawalan aliran dan juga penapis. Filter sangat penting. Sebab dalam sistem hidrolik serta apa, berlaku geseran dan menyebabkan cecair itu kotor, dan sistem penapis itu perlu untuk membersihkan cecair itu menjadi lebih bersih. Okay, yang ketiga, solenoid, geganti, motor elektrik dan juga transformer. Geganti tadi kita panggil relay. Dalam sistem arahan, next step buat apa, itu relay. Contohnya dalam signal, signal lampu kereta tu, kalau kita on, dia nyala padam. Lepas dia nyala, dia kena ganti, putuskan letar tu jadi padam. Lepas padam, dia kena hidupkan balik letar tu untuk nyalakan lampu tu. Itu dipanggil relay ataupun geganti. Okay, yang keempat, bekalan kuasa, power supply ni kita ambil daripada bateri ataupun direct kepada elektrik di rumah tu, dinding. Kepada transformer ni untuk menguatkan dan mengecilkan arus. Transformer, switch untuk mematikan ataupun menghidupkan litar,
dan juga motor arus terus. This direct current lah. Beza dengan arus ulang-alik, ada fungsi dia, berbeza fungsi untuk arus terus dan juga arus ulang-alik. Yang kelima di bawah sistem ni kita ada sistem Swiss, sistem perintang mengurangkan arus, diode, transistor, pemuat dan juga pembaz. Okay, apakah semua tu nanti kita akan kupas satu-satulah. Yang keenam, litar. Kita ada Swiss satu hala, perintang tetap, pemuat tidak berkutub, lampu LED dan juga bateri untuk melengkapkan satu litar yang simple. Ada lampu, ada bateri, ada perintang, ada Swiss. Okay, seterusnya muka surat 182. Kawalan jauh. Okey. Yang ke-8, elektronik. Gabungan elektrik dan elektronik menjadi mechatronic. Elektrik, elektronik dan mechanical. Jadi mechatronic. Okey. Sistem mekanik dan elektrik dan sistem mechanical. Mechanical merupakan pergerakan saja. Okey, bab seterusnya ialah bab yang keempat, iaitu pembinaan dan pengujian model berfungsi dan prototype. Apa dia beza model dan juga prototype? Okay, model ialah kita boleh buat sama saiz, bentuk yang sama saiz ataupun bentuk yang lebih kecil. Itu model. Sama ada model berfungsi ataupun tidak. Model boleh berfungsi dan juga boleh tidak berfungsi. Kalau kereta mainan yang tiada enjin, tanpa tayar tak bergerak tu, model tidak berfungsi. Kalau boleh bergerak, itu model berfungsi. Apa dia beza dengan prototype? Prototype ialah model sebenar ataupun produk sebenar yang dibuat sama dengan apa produk yang ingin dikeluarkan dan berfungsi. Itu prototype. Biasanya dia tidak keluar banyak lah. Dia keluar dalam 2-3 biji ataupun sebiji sahaja untuk pengujian. Sama ada ujian tu lulus untuk dikeluarkan dengan produk yang lebih besar. Okay. Kalau gagal, dia ubah lagi dan uji lagi sehingga berjaya ataupun mencapai kualiti yang kehendak pasaran, barulah dia keluarkan dalam bentuk bulk, iaitu besar-besaran lah. Okey, jadi yang pertama, bab 4 ni, ciri-ciri model berfungsi tidak mengikut saiz sebenar, tidak menggunakan bahan sebenar sepenuhnya. Dia boleh menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah dibentuk. Biasanya kayu lah, kayu atau plastik ataupun foam. Yang kedua, ciri prototype menggunakan bahan sebenar, dia uji keupayaan dan prestasi sebenar. Okay, simbol grafik bojo tu ataupun elips bermaksud mula, segi empat apa maksud dia, segi empat selari apa maksud dia, diamond dan A tu ada, semuanya ada maksud dia. Yang ketiga, ujian mamal dan ujian parameter, merupakan pembinaan pengujian ni, cara berbentuk ujian. Yang keempat, menentukan kelemahan dan kekuatan suatu projek. Litar tu mesti ada Swiss, kod warna, komponen, tanda keselamatan atau bahaya, dilindungi oleh fuse. Apa fuse ni? Manakala ada current yang lebih, dia akan memutuskan litar, jadi menyelamatkan litar tu daripada rosak. Yang keenam, menggantikan komponen yang rosak. Tidak cakap ini kaedah-kaedah penilaian atau penambahbaikan. Menambah komponen jika perlu, membuat kemasan agar lebih baik, memastikan faktor ergonomik dipertingkatkan. Apa dia ergonomik? Lebih sesuai pengguna, mesra pengguna, selamat, cantik dan elegan. Insane, insane, INSANE. Seterusnya, bab yang kelima. Kelima iaitu penjenamaan produk. Contohnya beras, gula, ubat gigi. Itu adalah bahan. Tapi kalau produk apa? Beras apa? Basmati, beras jasmin, beras siam, beras cak arnab, cak rambutan, gula, gula prai, gula halus, gula kastor, ubat gigi, Colgate. Kalau orang tua kau, dia bertukar antara jenama dengan produk. Nak beli benda, nak beli Colgate. Sedangkan Colgate tu jenama. Dia dah berus gigi atau ubat gigi, sorry. Apa lagi? Nak beli apa? Nak beli Planta. Planta tu adalah jenama, sedangkan produknya ialah margarine. Okey. Nak pergi mana tu isi minyak Shell, nak pergi Shell minyak. Jadi Shell tu adalah jenama, sedangkan nak pergi Petropam. Okey. Jadi betul-betul penjenamaan produk Felda, Firefly, Agromas, Brahim itu adalah bentuk jenama produk.
bentuk cap. Jadi Felda tu adalah contoh bentuk cap ataupun brand mark. Brand mark. Okey. Kalau Firefly tu bentuk nama. Kalau yang bentuk cap tu ada F, simbol, menggunakan simbol bentuk cap. Kalau perkataan Firefly menggunakan nama syarikat dia dalam logo dia, itu bentuk nama, menggunakan nama dalam logonya. Agromas, kemudian ada bentuk bulat, ada simbol logo syarikat lagi. Itu bentuk cap dagangan, trademark, TM. Dia tulis TM. TM tu adalah trademark, iaitu cap dagangan. Trade tu dagangan, mark tu tanda, cap. Jadi trademark is cap dagangan. Brahims, perkataan sahaja dengan huruf font yang tertentu lah. Ini adalah bentuk cap dagangan berciri perseorangan. Nama dia, menggunakan nama dia Brahim sebagai produk tu. Brahim produk apa? Produk rempah apa? Produk makanan Brahims. Makanan. Okay, yang ketiga tu PNS. Singkatan daripada nama syarikat apa? Penerbitan Nasional Singapura contohnya, PNS. Jadi ni nama dia logo huruf. Okay. Logo simbol. Yang tu apa tu? Simbol itu yang kedua, logo simbol. Yang ketiga logo representasi atau kombinasi, MPOB. Ini syarikat kelapa sawit, minyak sawit ataupun satu badan yang dikhususkan untuk buat kajian atau menguruskan produk kelapa sawit di Malaysia. Produk pengeluaran kelapa sawit di, apakah yang produk daripada kelapa sawit, MPOB. Dia menggunakan huruf MPOB dan juga gambar pokok sawit tu. Ini logo representasi ataupun kombinasi dengan gambar pokok dan juga huruf. Representasi ataupun kombinasi. Yang keempat, hard sell, RTM2, saluran family anda. Ini menegaskan bentuk pemasaran, hard sell, laku keras. Laku keras sebagai laku keras. Institusi, utamakan kesihatan. Ini logo Kementerian Kesihatan Malaysia. Institusi seterusnya contoh institusi lagi. Apa tu? Tak nampak Yang seterusnya hard sell lagi, bank rakyat, bank pilihan anda. Itu hard sell, laku keras. Bila kita nyatakan itu adalah pilihan kita. Hakim, pilihan utama anda. Utusan, hard sell. Beza, hard sell. Okay, bab yang keenam, pemasaran produk. Tadi penjenamaan produk, bab kelima. Sekarang bab keenam, pemasaran produk. Okay, bab yang keenam adalah pemasaran produk. Ada beberapa konten kat sini. Yang pertama, kenapa produk itu perlu dipasarkan untuk kemandirian untuk terus beroperasi. Jadi kita keluarkan produk tapi tetap jual. Jadi tutup hilang lah. Memaksimumkan keuntungan. Jadi ini antara matlamat pemasaran. Menguasai share pasaran. Ini saham-saham. Kualiti produk, menjaga kualiti supaya dia memuaskan hati pelanggan kita. Pulangan pelaburan. Benda yang kita laburkan tu mesti ada pulangan lah. Okey, seterusnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, antara ciri-ciri tentang produk, mesti ada nama produk, mesti ada gambar produk. Ciri-ciri pemasaran kita nak pasarkan produk tu, mesti ada nama produk, gambar produk, harga. Kadang harga PM tepi. Jadi orang tengok satu produk yang berkenan tapi letak harga. Harga kena PM, jadi lambat sikit lah. Ada pelanggan yang suka macam tu, tapi kebanyakan pelanggan suka terus kita letak nama, tak payah PM. Harga tak terus, jelas kan, jadi orang pun tak kontak kita terlalu banyak sangat. Okay. Itu kaedah masing-masing lah. Okay. Kalau macam saya suka letak harga terus. Okay. Logo dan slogan, maklumat pengeluar, siapa pengeluarnya. Kadang-kadang kita pinjam jenama company yang dah establish, ataupun kita pasarkan produk yang dah establish. Jadi orang tengok logo tu ataupun jenama tu, memang orang tahu kualiti dia, orang beli je walaupun mahal. Maklumat pengeluar, spesifikasi produk, spek dia, specification. Produk ni apa ciri-ciri dia, dibuat daripada apa, ketahanan dia, waranti dia macam mana. Dan itu juga penerangan produk. Seterusnya
arahan pemasaran, macam mana kita nak pasar ke mana, cara penggunaan manual. Manual kadang-kadang dulu dalam bentuk buku, sekarang dalam bentuk video. Search saja YouTube, macam mana review produk tu, nak guna macam mana, nak semua ada. Sangat mudah sekarang. Okay. Yang ketiga, penyelenggaraan produk. Macam mana nak maintenance, kalau rosak nak hantar kat mana, kalau rosak sikit-sikit tu nak backing macam mana, kalau nak servis tu macam mana. Tips keselamatan supaya penggunaan tu optimum dan paling jangka masa penggunaannya lama, tahan lama. Itu tips keselamatan. Menggunakan dengan selamat dan tahan lama. Baik, seterusnya bab 7. Baik, seterusnya bab 7. Bab 7 melibatkan harta intelek ataupun kita panggil pattern. Idea kita ni boleh dipatternkan. Pattern. Yang pertama, harta intelek merujuk pada ciptaan minda yang dilindungi dalam undang-undang bagi membolehkan orang ramai untuk mendapat pengiktirafan atau faedah kewangan daripada apa-apa yang mereka ciptakan. Itu maksud harta intelek. Boleh replay sekali lagi kalau nak dengar lagi. Yang kedua, apakah bentuk-bentuk harta intelek? Mungkin daripada penemuan, teori saintifik ataupun kaedah-kaedah matematik. Kita boleh patternkan. Skim cepat kaya, dia boleh patternkan kalau skim tu tidak menyalahi undang-undang bank negara lah. Apa-apa skim pelaburan, skim emas, skim persaraan, kita boleh patternkan betul. Aturan atau kaedah bagi menjalankan perniagaan, bentuk-bentuk perniagaan tu kita boleh patternkan, jadi orang tak boleh tiru. Kalau orang nak ambil juga, orang kena beli idea tu daripada kita. Kaedah-kaedah merawat tubuh manusia atau haiwan melalui pembedahan atau terapi. Kaedah pembedahan, kaedah rawatan juga boleh dipatternkan. Dan kaedah-kaedah diagnosis yang dilakukan kepada tubuh manusia atau haiwan. Bentuk, cara pembedahan plastik, pembedahan mikro, nano dan sebagainya. Kita boleh patternkan kaedah tersebut jika kita menemui dan terbukti bahawa kaedah itu berkesan untuk perubatan. Okey, yang ketiga, yang keempat, itu antara bentuk-bentuk harta intelek. Reka bentuk industri, pattern, cap dagangan, reka bentuk susun atur, litar bersepadu, bentuk-bentuk yang kita buat botol tu memang sangat canggih. Contohnya kita cipta botol, boleh pegang, mudah dibawa ke mana-mana, mudah dia biodegradable, mudah hancur dalam alam sekitar, tidak mencemarkan alam. Kita boleh patternkan bentuk dan ciri-ciri botol tu. Petunjuk geografi, itu adalah juga harta intelek. Apakah matlamat harta intelek ni? Kita belajar untuk menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek, mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan, menyediakan maklumat harta intelek yang lengkap dan mesra pengguna, menyediakan khidmat nasihat harta intelek, dan juga memperkukuhkan perundangan harta intelek. Walau bagaimanapun, saya rasa hari ini sangat banyak pelanggaran etika tentang harta intelek ni. Cuma tentang harta intelek, hari ini saya tengok banyak pelanggaran etika di mana ramai orang meniru idea kita. Dengan mengubah suai sedikit sahaja, dia dah mengaku benda tu sebagai idea dia. Jadi cara yang kita boleh buat kalau nak jaga harta intelek atau lesen pattern ni sangat mahal. Sebenarnya kita ada satu idea, kita terus dokumentasikan idea tu dalam bentuk folio ataupun dalam bentuk dokumentasi, dan kita boleh masuk pertandingan. Biasa dalam pertandingan tu lah dia akan majukan idea kita tu ke peringkat nasional dan juga antarabangsa. Di situ kita boleh ambil manfaat lah. Kalau kita menang, betul idea tu bagus, kita dapat anugerah dan sebagainya. Dan mungkin ada company yang ingin membeli idea kita tu untuk diserapkan ke dalam produk mereka, ataupun menggunakan idea kita tu untuk membuat produk baru bagi company mereka. Syarikat pengeluaran itu lebih mudah. Jadi kita tak perlu pattern kan, just kita jual tu idea tu. Okey, bab yang terakhir, bab yang ke-8 35 tahun ni, iaitu pendokumentasian. Ini paling penting sekali. Paling penting sekali, di mana dokumentasi ni kita boleh buat dalam bentuk kertas, dalam bentuk gambar, dan yang paling latest hari ni dalam bentuk video lah. Jadi tu kalau kita tengok pun rancangan dokumentasi, dokumentari itu adalah bentuk dokumentasi dalam bentuk video.
Jadi why not kita rakam terus apa yang kita nak buat hari ni daripada idea penyataan masalah dalam bentuk video sehinggalah produk tu berjaya diuji dan berjaya masuk pertandingan inovasi ke peringkat yang lebih tinggi ya. Baik, dokumentasi ni ada beberapa. Dia menjadi bukti kepada ciptaan seseorang. Jadi kita khabar kita dah berjaya, apa bukti dia? Kita ada sijil, kita ada ijazah dan sebagainya. Itu dokumentasi. Kita berjaya cipta ni mana bendanya? Benda dah hancur dah, jatuh ataupun dah rosak, tapi kita ada video macam mana benda tu dicipta. Menjadi bukti ciptaan seseorang untuk memfailkan permohonan paten. Jadi nak apply paten ni, kita kena ada dokumentasi. Memudahkan untuk membuat rujukan dan penyelidikan. Kalau idea tu kita dah jual, jadi dokumen tu kita boleh bagi, dia boleh kembangkan idea tu daripada dokumen yang kita bagi, dokumentasi yang kita bagi. Yang kedua, mesti ada tajuk, tema, latar belakang penyataan masalah, mesti ada solving problem solving. Matlamat dan objektif, fungsi dan kegunaan, lakaran, deskripsi projek, brosur, bibliografi dan juga lampiran. Apa-apa saja berkaitan dengan produk yang kita cipta tu ataupun inovasi yang kita buat, sistem yang kita buat, mesti ada yang tadi. Yang ketiga, yang keempat, ini contoh-contoh kaedah teknologi maklumat dan menggunakan bentuk-bentuk penggunaan bahan dalam dokumentasi. Jadi itu saja untuk apakah review subjek ataupun tajuk dalam Reka Cipta tingkatan 5 yang akan kita kupas, hadam dan juga cernakan pada tahun ini. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita akan habis tajuk ni. Kita jumpa seminggu sekali saja, walaupun kita jumpa seminggu sekali saja, tapi kita ada 8 bab ni, mungkin dalam 2 minggu kita akan habis satu bab. 2 minggu sudah berjaya 36 minggu, 8 dalam 20 minggu lebih kurang, tak termasuk minggu perasaan atau minggu cuti, kita habiskan 8 tajuk ni. Jadi hari ini cukup untuk review. Itu saja. Dan sedikit tugasan di belakang. Stay tune. Ini sedikit tugasan hari ini. Selepas kita review tajuk-tajuk ada 8 bab tadi, saya ingin fokus tajuk bab 2 dulu. CAD kita perlukan komputer, penggunaan komputer. Bab 1, bab 2 tengok bahan dan juga alatan tadi. Tengok muka surat latihan muka surat 55. Muka surat 55 ada latihan di sini. Jadi tugasan ni simple je, salin soalan ni. Cuba jawab dulu. Satu muka surat ni je. Satu muka surat ni je. Satu ada 5 soalan ni, salin soalan dan cuba jawab dulu. Kemudian barulah rujuk jawapan belakang. Tapi saya nak ada soalan, ada jawapan lah. Senaraikan 3 contoh logam Ferrous, terangkan sifat bahan berikut dalam penggunaan produk. Okey, gambar tak lukis lah. Cuma cadangkan bahan tulisan yang sesuai saja. Kalau boleh lukis pun cantik. Kita terus belajar melukis, melakar dan melabel. Nombor 4 dan nombor 5. Jadi satu ni je, soalan 55. Soalan dan jawapan. Kemudian snap dan PM terus kepada saya. Nyatakan nama penuh dan juga kelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat menonton. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. You are the best. Jadi lebih kepada sebenarnya tak ada orang nak buat air. Kering tekuk ni.